dan Salman, Nasihat Saudi. Banyak program. Ni sejak hari apa? Hari Sabtu lepas dekat Mandarin Hotel. Banyak hari dah lah. Hari ni nak ke apa? Pejabat PM. Kak Syida tu tak jadikan Ustaz co-host lagi? Okey. Belum. Kak Syida belum jadikan Ustaz co-host. Okey. Itulah sebabnya bila ada assistant, kalau kena pegang dua-dua semua, host dengan co-host dengan admin, agak kelam kabut sikit. Kejap Ustaz. Tapi saya dah boleh share. Okey je. Ya, tapi better kot kejap ya. Masalah sikit pula kejap. Minta maaf masa sikit. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Syida mute tu Kak Syida. Allah, minta maaf. Dia kelang kabut macam tu kan. Tak apa. Tadi okey tadi ada sikit sebab Kak Syida tak boleh nak masuk ke, tak boleh nak recording ke laptop. Itu yang kelang kabut situ, itu yang lambat sikit tadi tu. Ada sikit kesilapan teknikal. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Allahumma faqih fi din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz yang dihormati dan juga sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di taman-taman syurga dan kita akan bicarakan kalam Allah yang akan dipimpin oleh Ustaz tadabbur pada ayat ke 101 Ustaz. 101. Ya. So alhamdulillah kami saya menunggu Ustaz. Risau je tapi Ustaz postpone lagi kelas kita ni kan. So insyaAllah dengan itu kami laksanakan dengan Ustaz. Tafadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Syida, tuan-tuan dan puan-puan. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga baginda, para sahabat dan mereka-mereka yang berusaha untuk istiqamah atas jalan agama ini sehingga hari kiamat. Ayat 199-100 yang lalu adalah tentang bagaimana syaitan boleh menguasai manusia yang berpaling. Yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Syaitan berupaya menguasai orang-orang ini. Dan ini bermaksud bila kita rujuk pada ayat 98
mereka-mereka yang lupa atau gagal bila baca Quran, gagal untuk minta mohon perlindungan pada Allah daripada syaitan, maka mereka cenderung untuk tergelincir, berpaling daripada apa yang Quran bentangkan. Kan, tidak sedikit orang yang tahu tentang Quran, tapi dia tak dapat nak buat apa-apa. Boleh jadi dia mendalami Quran itu tanpa benar-benar mohon perlindungan pada Allah agar tidak tergelincir. Kan, pemikir-pemikir barat, profesor-profesor di Harvard, Oxford, mereka menyelidiki Quran tapi tanpa dapat gist yang sebenar. Apa dia? Hudan itu, hidayah itu. Allazi yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Yes, dari sudut ilmu dia punya ilmu itu, tapi taufik dan hidayah, kemampuan untuk laksanakan apa yang disarankan oleh Quran dan keupayaan dibimbing oleh Quran itu. Wal iyazubillah. Moga-moga kita diberi Allah taufik, hidayah, walaupun ilmu kita ini tak seberapa, yang sedikit, tetapi kita ada keinginan untuk follow dan ikut. Itu lebih penting berbanding kita ada bergulung-gulung ijazah sampai boleh buat kapet kat rumah, tapi rupanya dia tidak bawa apa-apa manfaat kepada akhirat kita. Itu lebih parah lah. Kemudian wa idza baddalna ayatam makana ayah. Wa idza baddalna ayatam makana ayah. Dan bila kami tukar satu ayat untuk mengganti ayat yang lain. Ini proses nasakh dan mansukh. Nasakh dan mansukh. Dan tentang nasakh dan mansukh ni tuan-tuan, dia secara simpelnya ialah Allah datangkan satu ayat beserta hukum. Ada ayat yang dikekalkan tetapi hukumnya berubah. Contoh tentang wanita yang berzina. Dahulu hukumnya ialah wanita itu hendaklah ditahan di rumah, dia jadi tahanan rumah dan dia tak boleh keluar selama-lamanya. So datang ayat yang baru beserta hukum yang baru, menafikan hukum yang lama. Tapi ayat yang lama masih ada. Ayat yang lama masih ada. Ada juga dalam bentuk Allah datangkan satu ayat, kemudian datang ayat baru, ayat yang lama terus tak ada. Terus tak ada. So, benda tu sebenarnya bagi mereka-mereka yang kritikal dalam nak mencari salah dan silap Quran, benda tu menjadi bullet point paling besar. Dia boleh kata, takkan Tuhan tak tahu sebelum, beforehand. Kata Tuhan menguasai dahulu dan sekarang, takkanlah perlu datang ayat menggantikan ayat yang sedia ada. Kan macam, Quran salah ke? Quran silap ke? Di sini keimanan kita diuji. So Allah bagi tahu, wallahu a'lamu bima yunazzil. Allah tahu apa yang dia turunkan. Di sini keimanan kita teruji. Sebab tu perlu kita mohon perlindungan pada Allah kerana keraguan, was-was itu datang dari syaitan. Keraguan, was-was itu datang dari syaitan. So, Quran dia ada bentuk yang semacam itu. Dia ada pendekatan yang kita rasa, alamak, di sini iman kita pada Quran itu benar-benar teruji. Sama ada kita nak kekal percaya Quran ini kalamullah atau kita boleh datang ragu. Tak mungkin Quran ini kalamullah kalau ada bentuk-bentuk yang kita kategori sebagai silap. Kan bahaya kan? Bahaya. Tapi Allah bagi tahu
tatkala kami tukar satu ayat dengan ayat yang lain, di situ akan datang keraguan itu boleh menyusup masuk ke dalam jiwa manusia. So dia akan jadi apa? Allazi yatawallawnahu, yang berpaling dari Quran. So moga-moga kita kekal menjadi ayat yang 99, allazina amanu, kekal beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Sebab ini ayat dia, ikut dia lah nak buat macam mana. Ni nak ganti dengan Quran yang lain ke, nak jadikan 30 juzuk ke, nak jadikan 60 juzuk ke, itu terpulang pada dia, ayat dia. Allah nak bagi tahu dia berkuasa untuk ubah peraturan yang dia buat. Itu kuasa Allah. Kita hamba dia. Sebab tu kadang kalau pemerintahan ni dia ada amendment. Dia bukan bermaksud Tuhan itu lemah, Tuhan itu tak tahu, tak. Dia tahu apa yang dia turunkan. Tetapi bila begitu, dia bukan sekadar menjadi ujian buat kita, tapi ujian buat Nabi. Kerana kesan daripada ini, tengok Allah bagi tahu apa kesan yang Nabi hadapi. Qalu innama anta muftir. Engkau ni berdusta je. Kalau Tuhan takkan silap. Ini mesti kau punya idea. Tuduhan-tuduhan berat diutarakan kepada Nabi. Bal aksaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tak tahu hakikat sebenar. Ini antara mutiara-mutiara ataupun satu bentuk hikmah yang kita belum nampak lagi. Kenapa Allah perlu tukar? Apa rasionalnya? Kita belum nampak. Tapi bayangkan ketika di syurga Allah reveal itu semua. Kan dia merupakan nikmat yang tiada tolok bandingnya. Kita tertanya-tanya, ya ulama boleh berusaha untuk mencari apa rasionalnya, tetapi hanya Allah yang tahu. Kenapa ada ayat yang dikekalkan bacaan, hukumnya berubah. Ada ayat yang hukumnya kekal, tetapi bacaannya ditiadakan. Dua ulama kata berkaitan dengan hukum hukum hudud. Tapi saya lupa yang mana satu. So qul nazzalahu ruhul qudus. Jawab begini wahai Muhammad. Yang turunkan Quran itu ialah Jibril, Ruhul Qudus. Maksudnya salah silap tentang perubahan, tentang apa yang berlaku pada Quran, Jibril dan aku, Nabi SAW hanya terima kami atas niat suci. Kami tak ada sebarang ill intention untuk ubah, tukar isi kandungan Quran. Tak. Qul nazzahu ruhul qudus mir rabbik bil haqq. Quran ini diturunkan melalui perantaraan Jibril daripada Tuhanmu. Ada tujuan. Ada tujuan. Turunnya itu pun ada tujuan. Liyusabbital ladzina amanu. Ini tujuan dia. Supaya hati kita, orang beriman, tetap. Supaya hati kita, orang beriman ni tetap. Liyusabbital ladzina amanu. Wahudan. Tujuan kedua, dia beri hidayah. Tujuan ketiga, wabushra. Wabushra. Buat siapa? Lil muslimin. First time kan? First time lil muslimin. Lazimnya lil muttaqin, lil mu'minin. Quran ini akan memberi manfaat kepada level paling bawah, lil muslimin. Orang yang baru peluk Islam, baca Quran akan dapat manfaat. So tu dia punya value tu, dia punya value. Dia tak perlu menjadi orang kayangan untuk faham Quran.
Orang pada level paling bawah pun boleh faham Quran. Dia tak perlu pada usia tertentu faham Quran. Tak. Dia daripada sekecil-kecil kanak-kanak boleh baca Quran. Dan mereka sudah layak untuk dapat at least 3 benda ni. Liyusabbital ladina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Cuma untuk penetapan hati dia ada kaitan dengan iman. So untuk orang mukmin, Quran ini akan sentiasa menetapkan pendirian, mengekalkan keimanan. So untuk orang Islam, dia sediakan hudan dan busyra. Petunjuk dan apa busyra? Busyra kumul yaum. Apa nama? Busyra ni vibe positif. Gembira tu, Ustaz? Gitu. Kabar gembira. Busyra. Kabar Ustaz. gembira tu macam klise sangat, asyik kabar gembira. Kita sebutlah berita-berita positif. Vibe yang positif. Gitu. Apa? Aura-aura positif. Tak macam mana nampak aura tak tahu. Okay, so wabusyra lil muslimin. Kalau kita nak mengkelaskan lagi untuk penetapan hati itu kepada orang beriman, dan 2 perkara selain daripada penetapan hati, ada 2 perkara pada level yang lebih bawah, hudan dan busyra. Okey. Tuan-puan, Quran ni dari siapa? Quran ni dari Allah. Kan? Quran ni dari Allah. Dia adalah kitab yang tinggi dan mulia. Kerana dia adalah kalam, perkataan-perkataan kalimah Allah yang Maha Agung. Dan lazimnya, kalaulah kita boleh bawa tamsilan, walillahil mathalil a'la, katalah Quran ini ibarat satu hadiah. Hadiah daripada pemimpin besar. Pemimpin paling berkuasa. Dan dia beri hadiah tu kepada rakyat jelata. So kalau hadiah daripada raja nak bagi pada rakyat jelata, siapa golongan yang paling layak untuk terima? Gelandangan? Tak. Hadiah daripada raja dengan nilai yang begitu tinggi. Dia tak semua rakyat akan sesuai untuk terima in terms of protocol. So raja lazimnya akan dia akan turunkan kepada Perdana Menteri. Second level paling berkuasa. So daripada Perdana Menteri akan turun pada Menteri. Menteri akan turun lebih bawah dan lebih bawah dan lebih bawah. So dia takkan direct terus. Tapi berbeza dengan Quran. Quran dinikmati oleh semua orang. Tanpa ada sistem kasta tu. Tak ada. Semua orang. Dan pernahkah kita tergambar? Ini adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan dan kita boleh baca. Kita boleh baca. Walaupun dalam keadaan hati kita lalai. Kita kalau nak baca Titah Sultan, kalau bukan orang yang circle rapat dengan dia, orang dekat istana mungkin, PRO kementerian mungkin, takkan dapat teks tu. Tapi ini teks titah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita baca. Ada orang baca secara bersahaja, santai-santai, sambil-sambil berjalan. Kan dia mengulang Quran sambil-sambil berjalan, sambil-sambil buat kerja rumah, dia baca titah raja dia. Titah
Tuhan dia, kita Allah. Wow, itu dahsyat. So walaqad na'lamu annahum yaqulun. Sungguh kami tahu bahawa orang-orang musyrik ini sentiasa buat tuduhan, yaqulun, sentiasa buat tuduhan. Apa? Innama yu'allimuhu bashar. Muhammad ni ini Quran ini bukan kalamullah. Ini Muhammad dia pergi belajar entah siapa-siapa. Dia diajar oleh manusia. Dia diajar oleh manusia. Tadi bila Allah tukar ayat, mereka kata Muhammad penipu, muftara. Muhammad penipu. Kemudian ada lagi bentuk tuduhan seterusnya. Dia kata, Muhammad ni ada orang yang ajar dia. Tak mungkin dia keluarkan kalimah-kalimah macam ni. Dia buta huruf, dia bukan tahu apa-apa. Ada orang ajar dia. Innama yu'allimuhu bashar. Dia diajar oleh manusia. Lisanul ladzina yulhidun. Kerana bahasa-bahasa Quran, kan, bahasa-bahasa Quran ini mereka tuduh sebagai bahasa asing. Bukan bahasa Arab. A'jam ni bahasa asing. So selain daripada bahasa Arab, orang Arab gelar sebagai A'jam, bahasa asing. Bahasa Melayu tu A'jam, bahasa Inggeris tu A'jam, bahasa Parsi tu A'jam. So orang Arab ni dia menilai begitu. Bahasa ni ada dua. Satu bahasa Arab, satu lagi bahasa asing. Senang betul dia buat pengkelasan kan. Kalau kita payah nak mengingat bahasa Jawa, bahasa itu, bahasa ini, tak orang Arab. Ni bahasa A'jam, bukan bahasa Arab. Dah. So bila orang bercakap dengan dia, dia senang kenal. Kalau dia tak faham, tu A'jam. Nampak tak pengkelasan dia tu simple dan satu sudut sangat berkesan, sangat berkesan. So lisanul ladzina yulhiduna ilaih. Kerana apa yang Nabi datangkan melalui ayat-ayat Quran ini, ada perkataan yang mereka tak faham, lalu mereka tuduh ini A'jam, bahasa asing. Dan sekarang Allah bagi tahu, wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Apa yang Allah guna ialah bahasa Arab yang fasih dan jelas. Bayangkan Quran yang turun menggunakan bahasa yang sangat high standard sehingga orang Arab sendiri merasa inferior. Sehingga buat tuduhan ini bukan bahasa Arab, ini bahasa asing. Kan kalau kita, sebab kita tidak belajar, kita tidak bekerja dan tidak terlibat secara langsung dalam bidang bahasa. Bahasa Melayu misalnya kata, bahasa Melayu. Dan tak semua perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang kita selalu guna dan pernah jumpa. Kan? Contohnya macam tertuang udara. Tertuang udara. Apa tu? Radio, Ustaz. Radio. Itu bahasa Melayu. So kalaulah pemberita ke atau tulisan-tulisan dekat akhbar ke, bila dia tulis begitu dan kita baca tertuang udara, ini mana punya bahasa kau guna ni? Nampak tak? Mana punya bahasa kau guna ni? Sedangkan itulah bahasa asli dan asalnya. So orang Arab ni, contoh yang kita bawa ni, orang Arab pun rasa macam tu. Tak pernah dengar bahasa kau bawa ni. Tak, siapa yang ajar kau ni? Kau pakai bahasa A'jam, bukan bahasa Arab. Allah bagi tahu, tak, ini bahasa Arab yang sebenar. Wow. Gitu. So dari sudut bahasa mereka tewas
Tapi ada tuduhan-tuduhan semacam itu. Ada tuduhan-tuduhan semacam itu. Kemudian 104 Allah kata innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Mereka-mereka yang tidak beriman kepada ayat Allah. La yahdihimullah. Allah sekali-kali tidak akan beri mereka hidayah. Allah sekali-kali tidak memberikan mereka hidayah. Walahum azabun alim. Mereka beroleh azab yang pedih. Rupanya kunci untuk dapat hidayah ialah percaya. Kunci untuk dapat hidayah ialah percaya. So, tatkala kita baca Quran, adakah kita percaya? Tatkala kita baca Quran tu, adakah kita percaya? Jika kita percaya, potensi untuk dapat hidayah tinggi. Tapi tatkala kita baca Quran, hati kita penuh rasa skeptik, ada reserve, tak mau percaya, ada was-was. Itu hidayah tertutup. Kan ayat ni. Mereka tidak beriman dengan ayat Allah. Allah tak bagi hidayah. So, pengkaji-pengkaji barat yang dapat hidayah, dia mulakan berinteraksi dengan Quran dengan percaya dulu. Dia jumpa fakta-fakta dan dia buat perbandingan secara adil tentang ayat-ayat itu dan dia percaya ini bukan apa yang manusia boleh tawarkan. By the time dia mula beriman, mula percaya, maka Allah bagi dia hidayah. Allah akan tunjuk, Allah akan guide. So kita kena percaya dulu. Cuma percaya ni, yakin ni, kita mungkin boleh kelaskan mungkin kepada 2-3 yakin. Ada yakin dalam bentuk Kak Syida, kalau Kak Syida amal ayat ni penuh yakin boleh kaya raya. Itu kategori yang pertama. Kalau baca ayat ni berulang kali dengan yakin, mujarab. Mujarab. Lepas tu bila tengok balik, bila di reveal balik ayat tentang apa? Yang malahu min nafat tu. Innahu larizquna malahu min nafat. Rupanya ayat tentang ahli syurga. Sedangkan kita belum duduk kat syurga lagi. Nak yakin celah mana? So ada bentuk yakin membuta tuli. Dia tak tahu pun apa yang dia baca tapi yakin. Dan kadang-kala menjadi. Orang pergi haji, pergi umrah, yang lain beribadah, dia boleh keluarkan pisau lipat, pergi toreh tu, kelambu Kaabah, nak jadikan tangkal. Yakin. Menjadi. So adakah menjadi itu dalam bentuk, dalam kerangka yahdihimullah, Allah bagi hidayah? Tak. Tidak. So yang kedua yakin ialah maksudnya bila dia meyakini Quran itu untuk dia dapat sesuatu. Habuan dunia, ya, mungkin dia something wrong somewhere. La yahdihimullah. Allah takkan bagi hidayah. So yang kedua ialah bila kita baca Quran dan kita meyakini apa yang Allah sampaikan itu dengan dia punya maksud dia, dengan kehendak ayat itu, dengan sekadar kemampuan kita untuk memahami ayat itu, maka Allah akan buka jalan dan ruang untuk pengetahuan-pengetahuan baru. Walaupun ayat yang sama diulang-ulang baca. Ya, pengetahuan kita tentang Fatihah. Kita berulang kali dah dengar seminar tentang Fatihah. Tapi tak kala kita dengar seminar-seminar yang berbeza, kita akan dapat maklumat-maklumat yang berbeza.
Dan ya, maklumat tu mungkin akan ada mirip, akan ada persamaan, tapi dia kekal berbeza. Dia ada cabang-cabang yang lain. Dan lain cara orang membentang Fatihah, lain yang kita dapat. Lain yang kita dapat. Malah mereka bukan saja tidak diberi hidayah, walahum azabun alim. Mereka dapat azab yang perit. Mereka dapat azab yang perit. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sebenarnya yang tergamak berdusta itu, innama yaftaril kadzib. Sesungguhnya orang yang berulang kali sanggup untuk berdusta ialah orang yang tidak beriman dengan tanda-tanda yang Allah beri. Ayat kita tukar kepada tanda. Ayat ni sign, tanda. Tanda-tanda yang Allah beri. Dalam Quran ada sangat banyak tanda. Ada sangat banyak papan tanda. Ayat sebelum papan tanda ni ialah tidak beriman dengan ayat, Allah tak bagi hidayah. Itu papan tanda dia. So kita nampak sign-sign, tanda-tanda manusia yang bergerak. Dia hafal Quran, tapi kehidupannya melencong jauh. Oh, boleh jadi apa yang dia dapat daripada Quran tidak didasari dengan iman, lalu kehidupan dia belum dapat sebarang hidayah dari Allah. So bila kita tahu bentuk macam tu kehidupan dia, maka chances peluang untuk kita rapat dan dekat untuk bagi dakwah, kita dah tahu dah jalan mana. Dia dah hafal Quran, tapi masih lagi berpeleseran, hati masih belum tetap. Kan maksudnya dia belum dapat panduan dan hidayah dari Quran tu. Quran dia dah hafal. So, apa yang kita perlu buat? Bagi dia nasihat. Kau kena beriman dengan Quran ni, bukan hanya dibaca. Beriman macam mana? Datangkan pula bentuk-bentuk yang boleh menggugah hati dia. Macam kita lah sebelum ni, sebelum kenal tentang tadabbur. Bagaimana kita punya kehidupan dengan Quran? Sekadar bahan bacaan kan? Bahan bacaan yang diulang tanpa ada apa-apa connection. Tapi setelah kita ikuti kelas tadabbur, start daripada hari pertama, kita sudah ada rasa sesuatu. Malah saya yakin dan percaya kehidupan kita sebelum ini dengan sekarang jauh beza. Jauh beza. Tu bentuk-bentuk hidayah. Hidayah ni bukan datang, ya ada kala ni hidayah tu datang dalam bentuk seorang wanita, namanya Hidayah. Kan? Hidayah tu bukan datang dalam bentuk yang ada rupa paras. Bukan sekonyong-konyong ada malaikat 2-3 bergentayangan di angkasa sana. Mari aku bawa engkau, aku tunjuk. Tak, bukan begitu. Dia melalui hati dan perubahan-perubahan yang kita sendiri alami. Itu pengalaman-pengalaman yang sangat berharga waktu kita berinteraksi dengan Quran. So Allah bagi tahu orang yang tergamak, yaftaril kadzib, yang sanggup untuk berdusta adalah orang yang tak percaya dengan ayat-ayat Allah, dengan tanda-tanda. Wa ulaika humul kadzibun. Dan itulah sebenarnya para pendusta. Para pendusta. Ui. Dia baca Quran. Sekejap. Ini Allah tengah sebut orang yang baca Quran kan? Orang yang berinteraksi dengan Quran. Oh, ada juga orang yang baca Quran, Allah tuduh sebagai pendusta. Ui, ngeri ni, ayat ni ngeri. Kitakah itu? Maka berusahalah untuk tambah percaya, kekal beriman dengan Quran. Man kafara billah, siapa yang kufur kepada Allah, min ba'di imanihi, setelah dia beriman. Ui, ini lagi deep.
Tadi Allah kata ada orang baca Quran tak beriman. Tak percaya. Dan ini adalah ayat-ayat tentang rukun iman terhadap Quran. Kan rukun iman ada 6. Salah satunya beriman dengan Quran. So kalau disuruh ulas macam mana beriman dengan Quran, baca balik ayat ni. So ayat 106, siapa yang kufur kepada Allah sesudah dia beriman. Kufur kepada Allah sesudah dia beriman. Dia pernah percaya, tapi dia tidak renew kepercayaan tu, tidak renew iman. Kita kan digalakkan oleh Nabi SAW untuk memperbaharui iman, terutamanya setelah solat subuh. Macam mana nak renew iman? Bukan rotek je perlu renew. Thermomix ada lesen tak perlu renew. So, nampak Nisha tu kan? Bukan rotek dia perlu renew, iman juga perlu di-renew. Bagaimana caranya? Ucapkanlah ungkapan-ungkapan tahlil. La ilaha illallah untuk memperbarui iman. Dan iman ini turun naik. Sekarang ini Allah bagi tahu siapa yang kufur setelah dia beriman. Dia pernah ada iman, tapi kerana dia tidak iman dia itu tidak dibaja dan tidak disemai, akhirnya dia menjadi kering, kontang dan membawa kepada kekufuran, sudah tak percaya. Dulu dia percaya, sekarang tidak percaya. Illa man ukriha, kecuali kalau dia itu dipaksa. Kecuali kalau orang itu dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hati dia tenang dengan iman. Iman, efek dia tenang hati. Iman ni efek dia tenang hati. So walakin man syaraha bil kufri sadran, akan tetapi siapa yang terbuka hatinya menerima kufur, alamak, na'udzubillah. Siapa yang seronok dengan kekufuran, hati dia merasa tenang pula dengan kufur, fa'alaihim ghadabun minallah, dia layak dapat kemurkaan dari Allah. Walahum azabun azim, dan dia beroleh azab yang besar. Tadi hubungan dengan Quran, walahum azabun alim, dia dapat azab yang pedih, perit. Sekarang walahum azabun azim, kerana dia berkait dengan iman dengan Quran, dengan Allah. Man kafara billah. Tadi dengan Quran, ini dengan Allah. Walahum azabun azim. Dan ayat-ayat Allah ni banyak. Paling agung Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga ayat Allah. Malah diutus Nabi itu bukan sekadar menjadi sign datang dari Allah, tetapi juga terbukanya, bermulanya tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar kiamat ialah diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir. Kenapa orang sanggup kufur dengan Allah? Kenapa sanggup untuk tinggalkan Quran? Zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya. Mereka tenggelam dengan keseronokan dunia. Mereka tenggelam dengan keseronokan dunia. Mereka mencintai dunia. Mereka mencintai kehidupan yang paling rendah. Ad-dunya ada alif lam, dana rendah. Ad-dunya paling rendah.
Mereka suka kepada kehidupan yang cap ayam ini. Kan kalau kita ditawarkan kasut LV, kemudian Skechers, kemudian Clark, kemudian selipar Jepun, kemudian Crocs, kopi ori, kemudian bata, kemudian yang selipar hospital tu. Apa? Cap Seng Heng apa benda dah. Kan pelik kalau orang pilih selipar hospital tu berbanding ada banyak lagi kasut-kasut selipar yang branded. Sekarang Allah bagi tahu, mereka sangat cinta kepada kehidupan yang cap ayam ni. Sardin cap ayam. Alal akhirah, berbanding akhirat. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan bagi petunjuk kepada orang-orang yang ingkar. Kepada kaum yang ingkar. Kenapa sebut kaum? Sebab mereka bukan stand atas pendapat sendiri, tetapi kolektif. Kolektif. Kaum. Ramai yang berpendapat macam tu. Saling sokong menyokong. So jangan pelik kalau ada orang yang sampai sudah memang tak percaya pada Quran. Kerana dia ada hidden agenda. Ada agenda lain. Benda ni berulang kali. Sejarah itu berulang-ulang. Contohnya macam Abraha. Kenapa dia nak sangat hancurkan Kaabah? Abraha, kenapa nak sangat hancurkan Kaabah? Sedangkan perjalanan dari Yaman ke Mekah tu, bukan dekat, jauh. Yaman ke Mekah tu jauh, kan? Kalau kita tengok map, Yaman ke Mekah. Search map, Yaman. Yaman kat situ. Daripada Yaman nak pergi Mekah ni. Oi, jauh. Bawa gajah pula tu. Kenapa dia sanggup travel beratus kilometer bawa gajah, habiskan wang ringgit untuk runtuhkan Kaabah? Adakah semata-mata didorong dengan rasa cemburu sebab Kaabah yang dia buat dekat Yaman tak laku? Apa sebenarnya hidden agenda dia? Dunia. Dia nak makmurkan kembali San'a, pusat perdagangan dunia pada waktu dulu, sebelum empangannya itu pecah. Itu tujuan di belakang tu. Dunia. Dia nak orang datang. So kerana istahabbul hayatad dunia, cinta kepada kehidupan dunia ini, kehidupan yang rendah. Pasti mungkin kita boleh terus sebut tentang kehidupan rendah, kehidupan level bawah, kehidupan yang lopek, kehidupan cap ayam ini untuk menyedarkan kita yang jangan kejarlah benda ni. Benda ni sebenarnya value dia tu rendah. Dunia ni value dia rendah. Kalau kita sebut dunia, dia tak sampailah, kita tidaklah memahami dalam bentuk hidup ni rendah. Terutamanya kalau kita bawa berborak dengan anak-anak. Janganlah encourage anak-anak kita yang baru nak kenal dunia ini
Lalu dia mengenali dunia sebagai wow, emas, pulut dakap. Jangan dikenalkan dunia sebagai itu, sebagai perhiasan yang perlu dikejar, sebagai sesuatu yang perlu kita letak matlamat. Jangan. Kenalkan anak-anak, dunia ini adalah dia paling rendah. Habis tu mak ada gelang tu, ini saja je. Sementara kalau pakai gelang getah, Kang, bapak engkau malu. Baik pakai gelang yang ada bersinar-sinan. Tapi ini pun tak ada apa ni. Ini cap ayam je. Bayangkan kalau kita boleh menanggap dunia sebagai benda yang tidak bernilai. Kita takkan meletakkan matlamat kita jarak dekat. Tak. Kita akan terus memandang akhirat sebagai matlamat sebenar. Ya. Trend sekarang pakai emas besar-besar. Baru orang tahu kita berjaya. Tapi dia lupa. Nilai berjaya itu Allah tahu, bukan orang. Nilai berjaya itu pada Tuhan, bukan pada orang. Kalau kita melihat dunia seperti realitinya, maka kita tidak akan bermati-matian untuk kehidupan yang rendah. Berjaya yang sebenar bila berjaya masuk syurga. Tapi rupanya ada. Saya baca tulisan Ustaz Zulkhairi tadi. Dia kata ada permintaan ahli syurga yang Allah tak perkenan. Kan? Ada permintaan ahli syurga yang Allah tak perkenan. Mula-mula bila baca tajuk tu, lain macam. Lain macam. Oh, rupanya bila dia cerita tentang orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid ni dia mohon kalau dia boleh dihidupkan kembali ke dunia dan dia mati syahid lagi sekali. Kenapa sampai macam tu? Kenapa sampai macam tu permintaannya? Kan kita kalau dah seronok buat satu-satu benda tu, kali pertama mungkin mendebarkan. Contoh Kak Syida dia suka apa? Buat kek. Kek span misal kata. Kali pertama buat tu kadang bantat lah, kadang tak jadilah. Tapi bila dah jadi tu, wah dia jadi seronok. Nak buat lagi lah. Akhirnya tak ada siapa yang makan pun. Yang penting dia buat je. Kan setelah dia lalui pengalaman itu dan dia rasa seronok, manis, dia nak lagi diulang sekali lagi pengalaman itu. Nak lagi diulang sekali lagi. Dan walaupun dia minta pada Allah, Allah tak jawab. Allah tak jawab. Allah tinggalkan. Sebab memadai apa yang mereka sudah nikmati dalam syurga. So ulaika alladzina taba Allahu ala qulubihim. Itulah jenis-jenis orang yang Allah taba. Taba ni dipatri. Taba dipatri. Dia bukan kunci. Kekal begitu hati dia. Taba Allahu ala qulubihim. Hatinya tetap di situ, tak ke mana-mana. Dipatri. Wa sam'ihim wa absarihim. Juga pendengaran dan penglihatan. Sam'ihim wa absarihim, pendengaran dan penglihatan. Wa ulaika humul ghafilun. Hati mereka lalai. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Kan pakai emas besar-besar. Kita tak katalah dia lalai, tapi Quran menyifatkan mereka sebagai begitu. As such. Quran nilai mereka sebagai begitu. Kita tak tahu hati manusia. Tapi melalui sign yang Allah beri, tanda-tanda semacam ini, dia cinta dunia, matlamat dia dunia. Allah bagi tahu hati mereka lalai. Kita tak nampak hati dia, tapi melalui ayat ini Allah bagi tahu mereka lalai.
So kalau kita tahu orang tu hati dia lalai, apa perlu kita buat? Kalau nak berkawan tu janganlah rapat sangat. Takut kita lalai dan hanyut sama. Itu je. Bukan kita nak tuduh dia, kau hati lalai. Tak. Supaya kita dapat manfaat. Kita berhati-hati. Bukankah kita disuruh pilih kawan? So kawan yang macam mana? Nampaklah tanda-tanda tu. Oh, dia kalau borak macam ni. Kita bolehlah buat jarak. Nak berbual pun bual yang sepatutnya. Begitu. Tujuannya untuk kita. Bukan untuk kita menyerang peribadi dia, memburuk-burukkan dia, buka aib dia. Bukan. Bukan kita nak judge dia, tapi untuk kita, benda tu sebagai tanda, menjadi tanda buat kita supaya kita beringat. La jarama, tidak syak lagi, annahum fil akhirati humul khasirun, mereka ialah orang yang rugi pada hari akhirat. Kalaulah begini kesudahannya, Allah bukan saja bagi tahu apa yang berlaku pada dia di dunia, hati mereka lalai, hati mereka dikunci, hati mereka, pendengaran mereka juga sama, terkunci, tak bergerak ke mana-mana sebab tumpuannya hanya dunia. Dan Allah bagi tahu masa depan mereka bagaimana. Adakah kita yang tahu ayat ini hanya nak duduk saja perhatikan sampai akhirat? Betul lah firman Allah. Allah bagi tahu mereka rugi dekat akhirat, atau kita akan cuba untuk menyedarkan mereka. Kita akan bertindak sebagai pemberi ingatan. Kita akan bertindak sebagai reminder. Kita akan bertindak sebagai kawan karib yang cuba untuk bawa dia kembali mengenal Tuhan. The choice is ours. Itulah free will. Setelah kita dapat menebak apa yang berlaku, ni semua Allah bagi tahu di future, 109 ayat tentang masa depan. Basically kita tak tahu tentang masa depan. Berat Ustaz. Berat. Ya, betul. Berat. Kita basically tak tahu tentang masa depan. Tapi sekarang Allah bagi tahu apa berlaku. Orang macam ni apa berlaku pada masa depan? Dia rugi. Dia rugi. So kita sebagai penjual minyak wangi, kan Kak Liza share tentang yang tukang besi dengan penjual minyak wangi. Kita sebagai penjual minyak wangi, kenapa tidak kita luaskan, buka dropship? Anggaplah orang tu macam dropship kita. Coach dia, kita coaching dia. Kita coach, kita coaching dia. Kita mentor, dia mentee. Gunalah apa istilah pun. Yang penting, kita tak nak rugi, dan kita tak sanggup melihat orang yang kita kenal rugi di akhirat. Kan? La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Allah kata tak syak lagi. Pasti. Kalau Allah yang kata tak syak, takkan kita betul ke rugi. Dia pun solat juga. Tapi dia solat, dia baca Quran. Bila tumpuannya hanya pada dunia, that's it. Itu tanda besar. Tanda yang Allah bagi. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru. Kemudian Allah akan beri pertolongan. Summa inna rabbaka, Allah bersama, Allah akan beri pertolongan pada siapa? Lilladzina hajaru, orang yang berhijrah. Berhijrah. Rupanya kita nampak orang yang macam tu, nampak tanda kita berusaha dan dia berhijrah. Nampak ada potensi. Dia berhijrah.
Allah akan bersama dengan orang-orang yang berhijrah mim ba'di ma futinu, selepas dia melalui saat-saat sukar, difitnah, diuji dengan berat. Dunia ni ujian berat. Sehingga dia tak nampak jalan akhirat tu. Punya berat ujian ini, kalau kita gagal, tidak syak untuk kita rugi di akhirat. Berat. Berat. Hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu. Kemudian dia berusaha sungguh-sungguh, berjihad, wasabaru dan bersabar. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sungguh Tuhanmu selepas dilakukan itu semua, Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Allah bersama dengan orang-orang yang berhijrah, dan konteks asal ayat ni kepada para sahabat, orang-orang yang sanggup berhijrah dari Mekah ke Madinah selepas mereka melalui ujian-ujian besar dan berat, ujian harta, ujian anak, ujian family, ujian dari kabilah. Kan sewaktu hidup di Mekah, berapa ramai orang yang beriman pasca hijrah, di awal-awal hijrah, sepanjang Nabi berdakwah di Mekah 10 tahun. 13 tahun di Mekah. Rasa-rasa berapa ramai orang yang beriman? Ada idea berapa ramai? 2,000, 3,000? Komposisi penduduk Mekah waktu itu berapa ribu? Berapa ramai? Dan berapa ramai yang beriman bersama dengan Nabi? Tahun pertama hijrah, sekitar 188 orang sahaja. Berbanding ribuan penduduk Mekah itu. Yang registered, yang kita tahu melalui sejarah, 188. Sebab ada, Allah sebut dalam surah Fath, ada orang yang dah beriman dekat Mekah, tapi mereka menyembunyikan keimanan. Jumlah sebenar hanya Allah yang tahu, tapi yang berhijrah, yang registered 188. Kan dia hijrah beberapa kali. Hijrah pertama ke Habsyah lebih kurang 22 orang, sekitar macam tu 20-22 orang. Yang berhijrah ke Habsyah tu nanti akhirnya meneruskan perjalanan ke Nusantara ni, ke Asia Timur ni. Kemudian ada 72 orang yang beriman sewaktu perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Jumlahnya 72 orang. Dan bakinya adalah orang yang beriman di Mekah. So 188 tolak 72 tolak 20 yang berhijrah ke Habsyah, berapa baki? Itu earliest people yang beriman pada Allah. Inilah kita, kalau kita satu sekolah ada 3,000 pelajar. Kalau UIA tu ada 30,000 pelajar. Kalau ambil 188, itu berapa persen? Katalah 3,000, 5,000 orang penduduk Mekah. Macam banyak sangat 5,000. 3,000 orang. Keluarkan 188. Sangat minoriti. Sangat minoriti. Dan biasanya minoriti ni mana ada orang nak ikut? Dan setelah Nabi berdakwah di Madinah, dan Allah tunjukkan bentuk-bentuk kemenangan, tatkala Nabi berkhutbah kali terakhir, khutbah perpisahan, sahabat
yang bersama dengan Nabi waktu itu sekitar 120-130 ribu orang. Ini dalam tempoh 10 tahun. Yang asalnya 188 menjadi 120-130 ribu orang. Ada yang kata 200 ribu orang. Itulah barokah. Nilai itu bertambah dan bertambah. Dan ayat 110 adalah mereka-mereka yang diuji di Mekah. Kita ujian yang kita hadapi tak ada sampai futinu. Futinu apa cara nak dapatkan emas yang pure kan, emas yang sebenar. Dibakar, ujian-ujian besar dan berat. So inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim. Allah jamin keampunan dan rahim bagi mereka. Allah menggunakan nama Ghafur dan Rahim nak bagi tahu tentang apa ujian yang mereka lalui itu akan dapat ganjaran keampunan, dan juga keampunan itu kekal di hari akhirat nanti. Rahim. Kekal di hari akhirat nanti. Okey. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Okey, moga-moga biar terputus bateri daripada terputus sahabat. Kan Puan Zaitun? Dia risau betul kalau terputus. Tak apa, biar putus bateri tak apa. Jangan putus silaturahim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Hari di mana setiap manusia akan datang membela diri dia semata-mata. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadil. Membela tu dalam bentuk mujadalah, berdebat, bermati-matian, mempertahankan diri. Tujadilu an nafsiha. Dia bermati-matian mempertahankan diri dia sendiri. Kalau peguam sekarang ni, peguam bela, dia berhujah bermati-matian untuk mempertahankan klien dia. Tapi sekarang bila berada depan Tuhan, dia akan bermati-matian pertahankan diri dia. Wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat. Dan setiap diri, setiap manusia akan disempurnakan balasan sesuai dengan apa yang dia amilat, apa yang telah dia kerjakan. Wahum la yudlamun. Mereka langsung tidak dianiaya walau sedikit pun. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yudlamun. Yang itu ayat yang jelas, clear. Wa daraballahu mathalan qaryah. Kemudian Allah datangkan contoh. Setelah Allah mulakan makra' yang baru ini dengan realiti yang berlaku nanti pada masa hadapan, kita akan bermati-matian mempertahankan diri dan kita akan dibalas dengan sempurna. Tuwafa ni kan wafa bil ahd, menunaikan janji, kita akan dibalas dengan sempurna berdasarkan apa yang kita buat dan tidak dizalimi walau sedikit pun. Kemudian Allah datangkan contoh. Wa daraballahu mathalan. Allah memberikan satu contoh. Qaryatan kanat aminah. Satu kampung, satu negeri yang aman. Aminah, aman. Mutmainnah, tenang. Ya'tiha rizquha, didatangi rezekinya. Raghadan, min kulli makan. Rezeki bagi tempat itu datang tepat pada waktunya.
dan semua dapat rezeki. Di seluruh pelosok bandar dan negeri itu dapat rezeki. Fakafarat bi an'umillah. Lalu mereka kufur dengan pelbagai macam nikmat Allah. An'um jamak. Mufrad dia apa? Nikmah. Nikmat. Ini an'um. An'um ni super plural. Super plural. So Allah bagi tahu dia punya nikmat ni sangat banyak. Bi an'umillah. Kejap. Tak. Bukan super plural. Ini plural saja. Ni'am super plural. Terbalik. Nikmah singular. An'um plural. Ni'am super plural. Fa'adzaqahallahu libasal ju'. Lalu kerana mereka kufur dengan pelbagai macam nikmat Allah, lalu Allah rasakan. Fa'adzaqaha. Allah rasakan. Dekat mana lagi kita jumpa perkataan zaqani? Za'iqa. Azaqani. Ada tak? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia merasakan mati. Mati itu bukannya keadaan, tetapi mati itu suatu yang kita perlu rasa. Sebelum berpindah ke alam barzakh, kita perlu rasa mati itu. So mati bukannya satu keadaan, tapi mati adalah sejenis rasa. Inilah rasa tenang, rasa senang, dia rasa je. Mati. Kita lalui rasa tu. Dan Nabi kata rasa mati itu menyakitkan. Nabi kata rasa mati itu menyakitkan. So bila Nabi dah kata menyakitkan, bagi orang-orang yang takut sakit, dia akan mula berdoa dari sekarang, ya Allah, aku tak nak sakitnya mati tu. Peliharalah aku daripada rasa sakit mati. Sebab dia tak akan terpancar. Terpancar dekat dunia ni rasa tu. Tak. Rasa durian. Yang merasai durian tu, Kak Syida. Boleh Kak Syida terangkan pada saya melalui online macam ni, rasa durian tu macam mana? Rasa tu pengalaman individu. Pengalaman individu. Dia punya point tu Ustaz, sakit tu Ustaz. Rasai sakit. Rasa kan sakit. Rasa. Dan rasa sakit. Ialah puan-puan pernah merasai sakit bersalin. Saya tak tahu. So bila sebut rasa, dia benda yang sangat abstrak dan sangat subjektif. So sekarang, sebagai balasan kepada orang yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah secara kolektif, fa'adzaqahallahu libasal ju'. Allah beri mereka rasa libasal ju'. Libas apa? Baju. Kelaparan. Apa maksud baju kelaparan ni? Kenapa baju? Kenapa diguna perkataan baju? Meliputi, menutup. Rasa lapar tu menutup. Wal khauf, dan diselubungi dengan ketakutan. Bima kanu yasnaun. Itu adalah kerana apa yang mereka bangunkan. Apa yang mereka sendiri cipta. Apa yang mereka sendiri usahakan. Yasnaun, ya, apa yang mereka lakukan basically. Secara mudahnya, tapi nak memaham yasnaun ni, sona'a ni kilang. Kilang ni tempat kita buat, kita assemble menjadi produk
daripada sekecil-kecil part dan akhirnya dia jadi produk yang lengkap. So bila Allah kata yasnaun, kamu diazab ni atau diberi rasa lapar, ketakutan ni bukan semalam kesalahan yang kamu buat. Kesalahan yang kamu buat ni sudah lama. Kamu bertahun-tahun tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Banyak negara-negara yang kita nampak sepanjang zaman. Yang terkini apa? Syria, Iraq. Bertahun-tahun makmur negara itu. Bertahun-tahun. Fakafarat bi'an'umillah. Mereka kufur dengan nikmat Allah. Dan di sini Allah kata contoh satu kampung. Allah bagi contoh je. Tapi realiti itu kita nampak. Realiti itu kita nampak. Bagaimana Melaka boleh jatuh? Setelah melalui zaman kemakmuran, zaman keemasan. Sebab ada orang yang kufur. Ada orang kufur dengan nikmat Allah. Macam mana sistem khilafah itu boleh runtuh? Sebab ada orang kufur dengan nikmat Allah. So rupanya perbuatan peribadi melakukan kekufuran ini, dia punya impak negara boleh jatuh. So bukan bermaksud kalau kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah, kesannya kita dapat. Tak. Seluruh negara boleh collapse. So syukur perlu kolektif. Fakafarat bi'an'umillah. So bentuk kufur dengan nikmat Allah ni banyak dan pelbagai. Tidak bersyukur. Apa maksud tak bersyukur? Sewenang-wenang buat maksiat. Tak ikut panduan Quran. Tidak ikut apa yang Nabi sebut. Tidak hormat pada mak bapak. Dan list itu ada dalam surah Isra. Sebab kita punya contoh generasi terdahulu yang pernah diberi nikmat yang luar biasa dan mereka kufur, mereka tidak bersyukur dengan nikmat Allah, ialah sejarah perjalanan hidup Bani Israel. Satu kaum. Dan benda ni berlaku setelah sekian lama. Bima kanu yasnaun. Apa yang mereka bina. Apa yang mereka sudah lama bina. Boleh jadi bergenerasi. Kerajaan Mesir. Firaun. Berapa generasi? Sangat lama. Sekarang masih ada? Tak ada, dah pupus. Allah liputi mereka dengan libasal ju'i wal khauf. Lapar dan ketakutan. Kenapa lapar dan takut? Fizikal dan emosi. Kenapa lapar dan takut? Kenapa tidak dahaga? Dahaga tu lebih perit. Ni lapar dan takut. Lapar tu Ustaz berkaitan dengan nafsu juga Ustaz. Agaknya kita nak makan kadang kita layan nafsu kita makan jadi apa yang kita makan tu kita nak bermewah-mewah lah, kita nak apa yang kita ada tu takut hilang nikmat yang Allah bagi tu makan makanan. Ustaz. So boleh jadi lapar dan takut ni juga ada kaitan dengan apa yang perlu kita syukuri. Ada makanan atas meja, kita syukur tak? Cara kita dapatkan makanan atas meja. Kalau takut tu jiwa tak tenteram kan Ustaz? Jiwa tak tenteram. Lapar dan takut. Kita nak tenang. Dan okey,
Dekat sini khauf kan? Bukankah ayat dekat atas tadi ada mutmainnun bil iman? Ada orang kita nampak dipaksa, tapi hati dia tetap tenang dan tenteram terhadap iman. Kan? So libasal ju'i wal khauf, dia diliputi perasaan diliputi kelaparan dan perasaan takut bima kanu yasnaun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka bina. Dan kita sekarang banyak menyebut tentang nak membina legasi. Nak meninggalkan legasi. Adakah legasi yang kita bina dan tinggalkan itu menuju kepada keparat? Kita panggil keparat. Sini kafarat. Menuju kepada keparat terhadap nikmat-nikmat Allah, atau menuju kepada legasi yang kita tinggalkan itu anak cucu keturunan yang sentiasa bersyukur. Okey. Walaqad ja'ahum rasulun minhum. Sungguh mereka telah didatangi seorang rasul dalam kalangan mereka, merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakazzabuhu, lalu mereka dustakan Nabi. Fa'akhadhahumul azab, dan Allah datangkan azab. Wahum zalimun, azab itu datang kerana mereka zalim. Allah dah bantu mereka tak bersyukur dengan nikmat besar tu, lalu Allah datangkan azab. So azab ada dua. Satu azab di dunia, satu azab di akhirat. Azab di dunia Allah datangkan tentera Islam mengalahkan mereka. Bayangkan tentera Islam, orang beriman ini, sebagai pasukan yang menewaskan orang kafir. Dan itu Allah gelar sebagai azab mereka. Dan azab kedua dekat akhirat. Azab kedua dekat akhirat. Kenapa mereka layak dapat azab? Sebab mereka zalim. Okey. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Lalu Allah nyatakan, makanlah dari apa yang telah direzekikan oleh Allah, halal serta baik. Washkuru ni'mata, dan syukurilah satu nikmat Allah. Tadi Allah kata mereka tidak bersyukur terhadap senarai nikmat-nikmat Allah. Sekarang lepas makan dan makanan itu baik, Allah suruh bersyukur. Nikmat. Satu nikmat je. Sukar sangat ke nak buat? Itu pun kalau kamu menganggap Allah tu Allah yang kamu sembah. Nikmat ni satu, single. Lepas makan, kita bersyukur. Allah suruh syukur satu dia nikmat. Well, itu pun kalau kamu menganggap Tuhan itu adalah sebagai Tuhan yang kamu sembah. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika benar kamu hanya menyembah Allah. So, menjadi abid, menjadi hamba Allah. Salah satu caranya ialah lepas makan, benda yang halal dan baik, syukur satu nikmat dia. Itu tanda kita jadi hamba. Dan ini rahmat besar. Sebab Allah tak kata, syukuri segala nikmat Allah. Sebab memang kita tak mampu nak buat. Allah suruh kita buat satu. Syukur satu dia dulu. Syukur satu. So, pilih nikmat apa? Ada orang yang dia makan slow-slow. Sekali suap dan dia rasa daging yang juicy,
sewaktu digigit, dia merasai nikmatnya, lalu dia benar-benar syukur. Setiap suapan itu dia bersyukur. Perasan tak, setiap kali kita suap, kita melalui pengalaman berbeza. Kan? Macam saya punya rakan baik LO yang bersama bertugas ni, Ustaz Karim, bila makan dekat Aras Kayangan, kita orang makan level 24. Nampak KLCC, nampak kawasan sekitar. So, setiap kali makan, pertama kami nampak pemandangan yang orang lain tak berkesempatan nak tengok. So kalau tengok ayat ni, kau tak bersyukur ke? Bukan hanya kaitan dengan makan tu, tapi suasana ni berbeza. Kadang kita makan, kita ambil lauk yang pelbagai dan berbeza. Ada ikan salmon, ada ayam, ada nasi, ada mushroom. Kan berbeza. So suapan pertama, mushroom dengan nasi. Sekali suap. Rasa lain. Rasa tu syukur dulu. Suapan kedua, ayam sikit, mushroom sikit. Suap lagi, tanpa nasi. Rasa lain. Setiap suap tu pengalaman berbeza. Tapi at least satu nikmat kita syukuri. Nikmat kenyang ke, nikmat dapat minum ke, nikmat makan dengan tenang ke, dapat rezeki halal ke, dapat pemandangan cantik ke, suasana yang kondusif ke. Tu bentuk-bentuk dia. Dan innama harrama alaikumul maitah waddama walahmal khinzir. Tadi Allah bagi tahu makan rezeki yang halal dan baik. So kalau ada pilihan halal dan baik, apa yang tak baiknya? Oh, inilah yang tak baiknya. Bangkai, darah, daging khinzir, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan binatang-binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Itu semua tak halal. Famanitturra, siapa yang terpaksa, ittara dalam keadaan darurat, ghaira baghin, sedangkan dia tak nak makan tapi darurat terpaksa, wala adin, dan dia tidak melampau. Ialah sesat dalam hutan, darurat, tak ada makanan, sedangkan dia tak nak makan, dan kalaupun dia makan ular sawa tu, tak adalah sampai sendawa 2-3 kali. Wala adin, tidak melampau. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah siap-siap bagi tahu. Aku ampunkan. Allah siap-siap bagi tahu. Allah Maha Pengampun. Sebab benda tu haram. Benda tu haram. Asalnya kita konsum itu salah, tapi kerana darurat, Allah kata, aku ampunkan. Dan Allah bagi warning. Wala taqulu, jangan kamu suka-suka. Jangan kamu suka-suka bercakap. Lima tasifu alsinatukumul kadhib, dengan lidah-lidah kamu yang bercabang. Jangan kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu. Lima tasifu alsinatukumul kadhib. Apa yang menjadi kebiasaan kepada lidah-lidah kamu untuk berdusta. Ini halal dan ini haram. Ini halal dan ini haram. Litaftaru 'alallahil kadhib. Mengada-adakan benda yang Allah tak sebut. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhib. 2 kali Allah ulang tahu. Kali pertama, orang tu kata ini halal, ini haram. Dan Allah tak sebut pun. Sungguh orang yang berani buat begitu. Orang yang berani
berdusta atas nama Allah, la yuflihun, dia tidak akan berjaya. Dia tidak akan berjaya. Dan Allah guna perkataan falah. Dan falah kita tahu dia associate dengan kerja keras. Falah ni associate dengan kerja keras. Orang tu mungkin berniaga, buat stok. Tapi dia menipu. Guna logo halal, patutnya tak ada halal. Bawa daging kangaroo masuk kartel daging 40 tahun. Allah bagi tahu dia tidak akan berjaya. La yuflihun. Mereka buat kerja keras. Bayar permit, bayar itu, bayar ini. Bawa daripada luar negara, bawa masuk. Lalu immigration. Kan keras tu kerja. Penat. Bertahun-tahun. 40 tahun. Allah kata tak. Dia tak berjaya. La yuflihun. Tapi Ustaz, dah 40 tahun. Dah 40 tahun kartel tu. Allah kata tak berjaya. Diorang dah kaya raya. Ayat 117. Mata'un qalil. Dia senang sekejap dia. Sikit dia tu. Itu sikit dia. Mata'un qalil. Walahum azabun alim. Dan mereka pasti dapat azab yang pedih dan perit. Wow. So sampai ayat 17 adalah tentang rezeki yang kita consume. Dan dia berkait rapat dengan contoh yang Allah bagi di atas. Ada qaryah yang Allah beri keamanan, Allah bagi rezeki yang melimpah ruah dan mereka kufur. Salah satu cara untuk kufur rezeki dari Allah apa dia? Dia tak ambil kisah tentang makanan yang dia konsum. Halal ke haram ke dia belasah. Fakafarat bi an'umillah. Dia tak tengok apa rezeki yang dia makan. Akhirnya Allah datangkan ujian ataupun balasan dalam bentuk lapar. Itu kaitannya bila Allah kata libasal ju' wal khauf, lapar dan takut. Sebab dia di bawahnya ayat tentang halal haram makanan. Dia tidak melihat keutamaan mencari yang halal dan baik. So 11:28 wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada moderator. Yang ayat ke-114 tu, tindakan kita bersyukur tu Ustaz. Okey, macam mana? Tindakan kita tu pada ayat 114 tu kan, tindakan kita maksud saya tadi, satu tindakan kita, satu perbuatan kita tu menunjukkan kita bersyukur kepada Allah. Allah nak kita bersyukur satu je nikmat Allah. At least satu. Maksudnya kalau kita kata, okay, kalau kita pas kita makan tu, kita dapat makan makanan tu yang healthy, yang kita tahu benda tu sepatutnya ada kita dapat badan kita, dan kita rasa syukur sangat. Maksudnya kita diberi oleh Allah ilmu untuk makan makanan yang sepatutnya masuk dalam badan kita. Adakah itu juga dikira satu tindakan bersyukur? Dan kadang-kadang kita terlupa mengucapkan lepas alhamdulillahirabbil alamin tu. Tapi kita sebagai orang kata kita macam Allah alhamdulillah, syukurnya dapat makan macam ni. Tapi alhamdulillah tu terlupa nak diucapkan. Okey. Kalau akak kata saya dah bersyukur, kalau akak kata saya dah bersyukur selepas saya makan, walaupun tanpa ucap alhamdulillah, well, basically part akak selesai. Cuma belum menepati kehendak ayat washkuru nikmatallah. Nikmatah singular. Washkuru ramai. Berapa ramai orang makan satu hari? Dan setelah kita tahu apa yang perlu kita buat untuk timbulkan kesedaran, bersyukurlah lepas makan. Orang lain ni. Macam yang Kak Liza sebut ni, dengan makan je, Allah boleh tarik nikmat semua orang. So, berapa ramai orang tak bersyukur? Fakafarat bi an'umillah. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf.
Oh. This is serious. Satu tindakan Ya. yang berat. Kan maksudnya kita nak maksudnya ahli keluarga kita lah, anak-anak kita Ya, kolektif, secara kolektif, kan, bersama. secara kolektif, bukan untuk diri kita seorang kita- saja kan. Sebab tu Allah tak nak kita berasa selesa dengan apa yang kita personally buat. Kita kena sampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Bagilah peringatan. Kau kan tukang bagi peringatan, sampaikan. Sebab dia punya consequences, akibat dia besar. Ustaz, Kita salah melihat satu kesengsaraan. tanda Ya. salah satu kan Ustaz yang dia menyebabkan kita jadi tak tenteram sekarang, kenaikan harga barang yang mendadak ni pun salah satu sebab. Dan sebab Ya, kita hati tak tidak bersyukur tenteram, tak jadi macam tenang. tu. Aduh ya Allah. Rupanya ada sesuatu yang kita sudah lama buat dan kita tak perbaiki, dan Allah uji kita dengan begini. Itulah. Betul. Betul Ustaz. Ah. Salah kita sendirilah. Dan Kalau kita menyalak, kita bersyukur tapi kita tak ajak orang lain untuk bersyukur, maknanya musibah tu tetap kena kepada Tak kita. juga, kena. tapi Sebab kita washkuru tu jamak. Kamu semua kena bersyukur dengan satu nikmat Allah. Sebab nanti ayat-ayat di bawah kita akan lalui cerita Nabi Ibrahim. Dan Allah puji Nabi Ibrahim ni orang yang sangat banyak bersyukur. Dia bersyukur bukan nikmata, dia bersyukur pada level an'um. Ya, ayat ke syakiran li an'umihi 121. Nabi Ibrahim ni dia punya level, dia punya bersyukur tu bukan nikmata, bukan singular, tapi dia bersyukur dengan banyak li an'umihi. Kita takkan boleh sampai level dia lah. Ui, dahsyat. Dahsyat. Kembang tengkuk Ustaz. Ui, dahsyat. itulah Nabi sekarang Ibrahim tu dahsyat. yang berat lah Ustaz, memang berat lah, memang berat. Tak cakap tu memang berat lah. Kita Sebabnya selalu kata berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Inilah pikul berat tu sama-sama. masalahnya untuk memandaikan, untuk menyampaikan ilmu tu kan. Ujian lah, sebuah ujian juga lah untuk orang yang berada di sekeliling kita kan. Syukur dalam makanan ni pun tak lepas-lepas lagi. So Belum lagi bab maksudnya lain. cara kita menyampaikan selepas ni tidak memadai hanya kata bersyukurlah. Tapi basically kita perlu guide. Syukur apa? Syukur yang macam mana? Mulakan dengan langkah pertama, lepas makan engkau syukur satu nikmat Tuhan. Cukup. Tu step by step tu. Lepas engkau Sampai dapat makan, Allah terangkan kepada kita tu satu nikmat makan saja perlu disyukuri. Kalau kita tak tahu macam ni, kita just lalu ayat ni, kita tak faham ni. Betul. itulah Satu nikmat waktu ni mula-mula saja. tadi kan saya bawa tentang Quran adalah kalam daripada Allah yang Maha Tinggi. Dan tengok bentuk kalam dia, dia sanggup ajar kita yang pada level paling bawah satu-satu. Cara nak syukur satu nikmat tu bagaimana, dan sebab tak syukur tu dapat apa sebenarnya kepada kita. Ya. Allah. Aduh, kembang tengkuk Ustaz. Bukan surah ni dimulakan dengan nikmat yang banyak ke? Datang Betul. ternak itu ini. Betul Ustaz. Kalau kita Betul, fikir betul. balik daripada awal surah, alamak, banyaknya aku kena syukur ni. Tak mampu lah nak jadi. Sebab tu Allah bagi satu je dulu pun tak boleh buat. Satu je dulu. Ujung-ujung ayat dia kan Allah perintahkan, Allah bawa perkataan syukur tu daripada awal tu makanan sekian perbuatan kita kan, tapi end up dia dengan syukur tu. Allah ingat kita bersyukur dan makanan yang Allah bagi kat kita dengan lebahnya, jangan minta tentang lain juga kan Ustaz. Kenapa syukur? Syukur tu rahmat sangat Allah bagi dekat kita. Kan? Subhanallah Ustaz, masya-Allah. Alhamdulillah. Berat Ustaz. berat. Sentiasa berat lah Ustaz. Aduh ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan perkongsian pagi ini, apa-apa pun selalunya alhamdulillah Ustaz, walaupun kata level seorang Muslim, tapi untuk peningkatan sebagai seorang beriman tu ada
walaupun slow-slow kan peringatan tu, tapi kita alhamdulillah masih diberi peringatan Allah, dia masih diberi kesempatan Allah untuk berada di taman-taman syurga melalui kalamullah kan, dan dibimbing oleh para asatizah ustaz sendiri berkenaan dengan apa yang akan kita buat selepas kita tadabbur surah-surah ni lah kan ustaz. Level paling rendah sekali orang Islam sebagai orang Muslim, buat syukur pun masih belum lepas lagi ustaz. Itulah. So, terima kasih banyak-banyak Ustaz atas konsep pagi ini. InsyaAllah apa-apa alhamdulillah. Semoga Allah memberkati apa usaha kita dan Allah redha dan Allah rahmat segala usaha kita tidak sia-sia di sini di akhirat nanti. Apa yang kita usahakan walaupun dapat sikit pun kepahaman, walaupun sejepit kepahaman itu tapi membekas di hati, itulah bukti-bukti yang kita ni berada di teman-teman syurga untuk menghargai kalamullah. Kita usaha walaupun kita tak faham, tak mahir apa, tapi ada benda berasa kita ambil kesempatan ini. Kalau baca seorang-seorang memang tak mampu, memang tak boleh nak tadabbur ayat, tapi ambil kesempatan ini. Bila ada je tadabbur, kelas tadabbur untuk meningkatkan penghafatan kita Al-Quran, silakan sahabat-sahabat semuanya, insyaAllah. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz konsep pagi ni. Aduh Ustaz. Tindakan seterusnya insyaAllah kita akan cuba praktikkanlah insyaAllah. Sahabat-sahabat semua kan apa yang Ustaz pesan tadi, buat syukur tu pun satu permintaan Allah satu je. Syukur lepas kita makan, tapi adakah kita buat benda tu kan? Kita ingatkan benda besar-besar je syukur dengan rumah tangga semua, tapi buat makan tu yang penting juga mempengaruhi kita punya iman kita sebagai seorang Islam. Terima kasih Ustaz, terima kasih sahabat-sahabat semua. Dengan itu Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bukan ke lepas makan kenyang. Betul. Lepas makan kenyang. Kita ingat kenyang dulu sebelum syukur. Padahal Nabi ajak kita alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwah. Segala puji Allah yang telah memberikan makanan ini tanpa ada daya upaya daripada kita pun sebenarnya, sebab tu kita sandar kepada Allah Ustaz. Ya. Aduh. Terima kasih sahabat. Terima kasih semuanya. Kita endkan sesi kita bagi dengan tasbih kafarat. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Dengan itu insyaAllah kita kena dengar balik. Kata kena sebiji lah. Rasa macam aduh ya Allah, alhamdulillah tu pun susah nak, maksudnya susah nak praktikkan kan. Kita rasa kita dah buat dah. Ya. Apa Kak Ya? Lepas makan kenyang kan? Allah kenyangnya. Ada ya seperti macam tu. Siap berlahak lagi kan Kak Ya? Kenyang. Ya betul. Nak didik bukan satu yang masalahnya kita ambil generasi kita kan, sebab dia orang ni mewah kan, makanan senang, ada mata semua kan. Lepas tu tak pernah susah. Tak pernah susah. Dengan mewah makan. Tak pernah susah, tak pernah rasa, tak pernah susah dapat makan. Nak dapat semua ada. Bila tak ada makan tu, yang kata nak bersyukur, makan tak habis tinggal je macam tu. Dan sebab mak dia gemuk, sebab mak dia menghabiskan makanan. Di hujung jari saja. Boleh dulu lagi susah kan. Kita ni mewah, tapi kita perkataan tu syukur tu lebih baik kita banyakkan kenyangnya aku dah, betul tak? Bila sedawa tu alhamdulillah sebut kat mulut dia. Sebab kenyang sedawa tu. Itulah mewah. Ya, mewah. Nak makan apa ada. Luar negara tu tengok yang makan kotak, makan rumput pun ada ya. Ya, tapi dia tak ambil tiba dekat situ. Dia tak ambil kan macam kita ni mungkin kita tua, orang yang muda-muda yang akan datang ni kan, masalah ni kan. Kalau faham agama insya-Allah, tapi kan sentiasa lah masalah kita ni. Apa saya koreksi pada diri sendiri. Ingatkanlah. Kena saling memperingati, tak anak-anak semua tu lah yang paling dapat nak dengarkan, nak huraikan tu ya. Nak huraikan balik. Sebab-sebab semua. Kena tunjuk ayat ni. Tunjuk ayat ni ya. Itulah, kena duduk balik, hati-hati apa, ambil satu-satu balik semula. Tak lagi kena letak dalam WhatsApp group family. Kena buat usrah. Usrah lama tak buat ni. Okay, sahabat-sahabat semua insyaAllah. Terima kasih semua Kak Ayam, terima kasih Liza. Kita jumpa lagi esok pagi dengan sesi Ustaz Endam pula ya. Mudah-mudahan adalah orang kata setitik, orang kata benda tu akan merubah cara hidup kita dengan
syukur alhamdulillah Ya, ya ya. Allah. Walaupun Allah sikit rezekikan tapi kita bagi kita dapat jadilah kan. Ya, kasih Kak Ayah, Kak Ayah Ya. penduduk majlis semua macam belajar tadabbur. Selain Kak Ayah Ya. pergi Kak Ayah belajar tajwid kan, tapi tadabbur penting. Mahir baca Quran, Betul, tapi yang betul. tadabbur ni kena ada sebab tadabbur ni kalau kita baca tu sampai Memang tua dah betul. sampai kita mati tak faham mesti kena Al-Quran Kita kan. juga nak ni tajwid apa kita tadabbur pun kena nak apa kan. Tak apa, baca Betul. Quran pelan-pelan, tajwid betul baca tengok mana dia, betul ingat apa yang Ustaz dah ajar semua kan. InsyaAllah nanti dengan catatan kita tu bantu kita nanti apa yang kita tadabbur. Kak Ayah kan, terima kasih Kak Ayah. Kak Ayah dan sahabat-sahabat Ya. Kati Home ni ada juga lah 2, 3 orang, 4, 5 orang yang join kan kelas tadabbur kita ni, alhamdulillah. Terima kasih semua, dengan itu kesyedaan sesi pagi ni lepas. Terima kasih Kak Syida, terima kasih Liza. Terima kasih Iza. Singapura pun ada ni jauh dia join juga walaupun daripada jauh kan, insyaAllah. Kan? So, jumpa lagi esok pagi. Okay, sama-sama. Terima kasih Kak Mida. Kadang-kadang Kak Ayah terlepas pandang. Oh. Ni, mana tadi dah baca terlepas pandang. Oh, kena PM masa. Tak apa, nanti saya cuba bagi mesej private ni pada Kak Ayah, insya-Allah. Kalau saya ingat. Ya. InsyaAllah. Okay Kak Ayah ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bye. Bye.